Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puan Ismah binti Zakaria dari Kolej Unity Pasir Gudang Johor. Saya akan membentangkan tajuk konflik kerja keluarga dan sokongan sosial dalam kalangan pekerja wanita di Kolej Unity Pasir Gudang Johor untuk Agusta 2022 iaitu International Conference on Social Sciences and Humanities. Okey, 1.0 adalah pengenalan dan statistik daripada Jabatan Perkhidmatan Awam 2014 iaitu sebanyak 56% penjawab awal adalah wanita dan seramai 426,278 orang adalah dari bahagian pengurusan sokongan iaitu pentadbiran dan seramai 235,121 orang adalah golongan pekerja profesional. Oleh yang demikian, wanita sering menghadapi perjalanan konflik peranan iaitu tanggungjawab terhadap keluarga ataupun kerjaya. Konflik ini sering dihadapi oleh wanita yang berpendidikan tinggi dan mempunyai keluarga di samping memenuhi tanggungjawab di dalam kerjaya mereka. Konflik kerjaya keluarga dan kalangan wanita berkerjaya wujud daripada kedua-dua persekitaran kerja dan juga persekitaran keluarga. Konflik yang wujud daripada persekitaran kerja melibatkan tekanan masa dan juga tekanan kerja, manakala bagi persekitaran konflik keluarga ia berpunca daripada peranan keibubapaan dan juga daripada sokongan keluarga. Konflik kerja keluarga berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor dan antaranya adalah yang mencetuskan konflik kerja keluarga adalah dari segi perkembangan teknologi semasa, faktor ekonomi, sokongan sosial, politik dan persekitaran turut menyumbang kepada pembentukan konflik kerja keluarga. Kajian juga menunjukkan konflik kerja keluarga dengan keluarga menyebabkan peningkatan risiko, gangguan pada kesihatan, keadaan rumah tangga yang tak stabil dan mengurangkan kepuasan hidup. 2.0 adalah latar belakang masalah iaitu peningkatan bebanan tugas dan tanggungjawab merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah kerja dan rumah tangga, terutamanya dalam kalangan golongan pekerja yang sudah berumah tangga. Individu yang telah mendirikan rumah tangga, mereka perlu memegang dua komitmen utama secara serentak iaitu komitmen di rumah dan juga komitmen di tempat bekerja. Dan kegagalan individu dalam menyeimbangkan tanggungjawab di antara kerja dan keluarga ini akan menyebabkan berlaku kecelaruan di antara dua peranan dan seterusnya mencetuskan konflik kerja keluarga. Pekerja wanita di negara ini mengalami konflik peranan dan perbezaan persepsi tentang peranan pekerjaan dan kehendak pribadi konflik dengan kehendak institusi. Dan para pekerja perkhidmatan awam sering berhadapan dengan konflik tetapi mereka tidak dididik dengan kemahiran dan merasionalkan konflik. Kajian telah menunjukkan bahawa konflik yang tidak diurus dengan baik akan membawa kesan-kesan yang negatif seperti melibatkan tamak kuasa, manipulasi, ugutan, paksaan, penipuan, kerisauan, tekanan, ketidakharmonian, kepuasan kerja menurun, ketidakcekapan di antara unit-unit kerja, sabotaj, sungutan pihak pekerja, mogok dan juga serangan fizikal. Dan bebanan tugas dan tanggungjawab mencabar kewibawaan dan boleh mengakibatkan tekanan di kalangan kaki tangan khasnya akademik. 3.0 adalah pernyataan masalah. Dalam struktur kekeluargaan tradisional, dapat dilihat kaum lelaki ini adalah sebagai pencari nafkah bagi keluarga, manakala wanita memainkan peranan sebagai suri rumah tangga. Tetapi keadaan ini telah berubah apabila wanita yang berkeluarga kini turut memainkan peranan sebagai pekerja, walaupun pada masa yang sama memainkan peranan sebagai suri rumah tangga. Fenomena ini sekaligus membawa kaum wanita berhadapan dengan konflik peranan kerja dan keluarga. Konflik peranan kerja dan keluarga dalam kalangan pekerja wanita memberi impak yang tinggi kepada perkembangan keluarga, terutama suami dan juga anak-anak. Dan di antara masalah yang berlaku bagi wanita yang bekerja ialah masa terhadap penjagaan anak-anak, kurang menjalankan tanggungjawab terhadap suami dan juga kepuasan hidup isteri. Walaupun wanita yang bekerja memainkan peranan dan tanggungjawab yang baik sebagai isteri, ibu dan juga pekerja, konflik kerja keluarga perlu diatasi bagi mencapai kelangsungan hidup yang lebih baik dan sistematik agar wanita dapat mencapai kepuasan hidup yang tinggi. 4.0 adalah objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti tahap konflik terhadap pekerja wanita dalam kalangan responden berdasarkan 3 kategori konflik kerja keluarga iaitu berdasarkan masa, tekanan dan juga tingkah laku. Objektif yang kedua adalah mengenal pasti tahap sokongan sosial terhadap pekerja wanita dalam kalangan responden. Dan objektif yang ketiga adalah mengenal pasti hubungan di antara konflik dengan sokongan sosial terhadap pekerja wanita dalam kalangan responden. 5.0 adalah kajian literature. Kajian oleh Noor tahun 2002 mendapati selama 310 orang wanita bekerja mendapati konflik
Kerja keluarga mampu menjadi peramal untuk berlakunya kepuasan kerja dan penunjuk untuk tanda-tanda berlakunya tekanan, murung dan tidak gembira. Dan kerja itu juga mendapati bahawa wanita mengalami tekanan yang meningkat disebabkan oleh kepelbagaian peranan yang perlu dilaksanakan untuk matlamat kerja dan family, juga oleh Noor tahun 1997. Aminah tahun 2005 secara amnya, kajian beliau yang terdiri daripada para profesional, setiausaha, jururawat, doktor perubatan, pekerja kilang dan kerani bank mengalami konflik kerja keluarga family pada berbagai tahap dalam mengharungi kehendak kerja dan juga family. Ini adalah ringkasan kajian konflik di Malaysia. So, Aminah tahun 1995 sehingga 2011 paling lamalah untuk memperjuangkan kajian konflik di Malaysia ni. Pelopor kajian konflik kerja keluarga dan konflik keluarga kerja dalam pelbagai aspek kerja dan keluarga. Musnah tahun 1996, kepuasan bekerja dipengaruhi penglibatan kerja dan seterusnya, tahap konflik kerja keluarga. Noor 2002, wanita bekerja berhadapan konflik kerja keluarga, seterusnya mempengaruhi kepuasan bekerja dan kesejahteraan hidup. Ahmad Tar 2003, tekanan pengurus berpunca daripada beban kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja. Lim 2003, konflik kerja keluarga mempengaruhi kualiti kehidupan bekerja dan kesejahteraan hidup. Nur Azlina 2004, wanita profesional mengalami konflik kerja keluarga akibat tekanan peranan tempat kerja dan ciri-ciri family. Khaw 2005, akauntan berkeluarga kurang sokongan daripada pengurus, suami dan faktor masa bekerja menyebabkan berlakunya konflik kerja keluarga. Mei 2006, tahap konflik kerja keluarga pengurus wanita adalah sederhana dan aspirasi karier mempengaruhi kesejahteraan kerja dan family. Dan Isaac Khaw 2008, persekitaran kerja dan rumah yang menyokong mempengaruhi tahap konflik kerja keluarga. Okay. 6.0 adalah metodologi kajian. So, kajian ini hanya melibatkan pekerja wanita yang berkhidmat di pelbagai unit dan akademik staf pengurusan di Universiti Pasir Gudang Johor. Dan dalam kajian ini selama 46 orang responden dipilih daripada populasi 53 orang pekerja wanita. Dan instrumen yang digunakan adalah berbentuk soal selidik yang diedarkan kepada pekerja wanita di Universiti Pasir Gudang Johor. Dan soal selidik yang digunakan dalam kajian ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. So, bahagian A adalah maklumat demografi responden. Bahagian B adalah 3 domain konflik utama, iaitu konflik berdasarkan masa, konflik berdasarkan tekanan dan konflik berdasarkan tingkah laku. Dan C adalah skala multidimensi sokongan sosial. So, analisis dan dapatan kajian ini diperolehi adalah berdasarkan kepada maklumat yang telah dianalisis daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada kakitangan wanita yang bekerja selama 46 orang di Universiti Pasir Gudang Johor. Dan analisis data kajian secara keseluruhannya terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama adalah analisis deskriptif maklumat demografi responden. Yang kedua adalah analisis deskriptif tahap konflik kerja keluarga responden. Dan yang ketiga adalah analisis deskriptif tahap sokongan sosial responden. So, ini adalah bahagian A, analisis deskriptif maklumat demografi responden. So, kita tengok dulu taburan responden berdasarkan umur. So, kurang daripada 29 tahun adalah tiada. 30 sehingga 39 tahun adalah seramai 23 orang dan peratusnya adalah 50%, dan 40 sehingga 49 tahun adalah seramai 23 orang juga dan peratusnya adalah 50%. So, taburan responden berdasarkan bangsa, Melayu adalah seramai 45 orang, 9% adalah 97.8% dan lain-lain adalah seorang, iaitu 2.2%. Taburan responden berdasarkan tahap pendidikan, diploma adalah seramai 16 orang, peratus adalah 34.8%, ijazah sarjana muda 20 orang, 43.5%, ijazah sarjana master, frekuensi adalah orang adalah 5 dan peratusnya adalah 10.9%, dan lain-lain ini adalah lepasan sijil seramai 5 orang melibatkan 10.9% juga. Okey, ini adalah taburan responden berdasarkan jawatan. Profesional adalah seramai 36 orang, iaitu 78.3%, dan pengurusan adalah seramai 10 orang, iaitu 21.7%. So, ini adalah taburan responden berdasarkan tempoh perkhidmatan. So, kurang daripada 5 tahun adalah seorang, 2.2%, 6 sehingga 10 tahun adalah 20 orang, iaitu 43.5%, 11 hingga 15 tahun adalah seramai 25 orang, iaitu melibatkan 54.3%.
So, taburan responden berdasarkan pendapatan bulanan di antara 1,000 sehingga 1,500 adalah 1,500 iaitu ringgit Malaysia adalah tiada. 1,600 hingga 2,000 ringgit Malaysia adalah sebanyak 7 orang dan peratus adalah 15.2. 2,600 hingga 3,000 ringgit Malaysia adalah sebanyak 15%. 15 orang dan peratus adalah 32.6. RM4,000 Malaysia ke atas adalah seramai 24 orang dan peratus adalah 52.2%. Okey, ini adalah taburan responden berdasarkan bilangan anak. Tiada anak adalah seramai 2 orang, 4.3%. 1 orang anak adalah melibatkan 3 orang, 6.5%. 2 orang anak melibatkan seramai 13 orang, 28.3%. Dan 3 orang anak melibatkan 14 orang, peratus adalah 30.4. 4 orang anak adalah 10 orang melibatkan 21.7%. Dan 5 orang ke atas anak adalah sebanyak 4 orang, peratusnya adalah 8.7%. So, ini adalah taburan responden berdasarkan cara penjagaan anak. So, kita tengok juga bahagian inilah. So, tiada anak adalah seramai 2 orang. Okey, peratus adalah 4.3%. Menjaga sendiri adalah 12 orang, 26.1%. Bantuan orang gaji adalah tiada. Pusat penjagaan anak adalah seorang, 2.2%. Dan pengasuh atau penciran 31 orang melibatkan 67.4%. Dan ini adalah bahagian B, analisis deskriptif konflik kerja keluarga. So, taburan responden berdasarkan domain konflik kerja keluarga mengikut nilai min dan juga sisihan piawai. So, kita tengok yang pertama adalah konflik berdasarkan masa. Min adalah 13.7, sisihan piawai adalah 5.44, tahap adalah sederhana. Yang kedua adalah konflik berdasarkan tekanan. Min adalah 18.5, sisihan piawai adalah 3.09, tahap adalah tinggi. Yang ketiga adalah konflik berdasarkan tingkah laku. Min adalah 13.9, sisihan piawai adalah 4.4, tahap adalah sederhana. Okey, bahagian C iaitu analisis deskriptif tahap sokongan sosial responden. Ini adalah taburan responden berdasarkan aspek sokongan sosial mengikut nilai min dan juga sisihan piawai. So, yang pertama adalah pihak pengurusan. Min adalah 15.3, sisihan piawai adalah 2.91, tahap adalah sederhana. Dua adalah rakan sekerja, min ialah 19.9, sisihan piawai adalah 2.97, adalah pada tahap tinggi. Yang ketiga adalah keluarga, min adalah 20.4, sisihan piawai adalah 3.09, tahap adalah tinggi. Yang keempat, rakan-rakan luar tempat kerja, min adalah 19.7, sisihan piawai adalah 3.48 dan tahap adalah tinggi. Okey, 8.0 adalah kesimpulan. So, hasil dapatan kerja ini telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan di antara konflik berdasarkan masa dari aspek sokongan sosial rakan sekerja, keluarga dan rakan-rakan luar tempat kerja terhadap pekerja wanita. Begitu juga terdapat hubungan di antara konflik berdasarkan tingkah laku dari aspek sokongan sosial rakan sekerja dan keluarga terhadap pekerja wanita, manakala tidak terdapat hubungan di antara konflik berdasarkan tekanan dan aspek sokongan sosial terhadap pekerja wanita. Justru itu, kewujudan keluarga duri kerja ini memberi impak yang besar, bukan sahaja pada keluarga itu sendiri, malah turut memberi tekanan kepada ahli tuju pembangunan negara. Jadi, keluarga yang harmoni, bahagia, bebas tekanan boleh melahirkan anak-anak yang cemerlang di samping dapat mengurangkan kejadian sosial. Dan disebabkan itu, aspek kekeluargaan sangat perlu ditekankan dalam setiap kehidupan wanita yang bekerja. Benarlah kata pepatah, tangan yang menghayun buayan mampu menggegarkan dunia. So, wanita kini adalah serba boleh dalam menguruskan kehidupan dan pencarian ke arah keseimbangan. Perlu supaya apabila wanita bebas tekanan, kejayaan dan keluarga dapat berkembang dengan baik. Maka semua pihak akan berpuas hati dan kesejahteraan dalam kehidupan diperolehi serta pembangunan negara dapat ditingkatkan lagi. Diharapkan juga daripada hasil kajian ini dapat dijadikan panduan dan juga tanda aras kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak, seperti golongan pekerja wanita, keluarga dan rakan-rakan sekerja luar tempat kerja, masyarakat, pihak majikan dan agensi-agensi kerajaan atau swasta yang lain bagi mengambil langkah dan inisiatif yang sewajarnya dalam membantu pekerja wanita ini. So, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya untuk pembincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.